Hai, Assalamualaikum. Saya Ayu, salah seorang staf di Asia Hisham Bangi Selangor lah, yang mana hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak berkenaan perbezaan antara jual beli tanah kosong dan rumah. Okey, ini perkongsian 10 minit saya di FB Asia Hisham lah. Okey, jom kita ambil cakna. Okey, salah satu perbezaan yang saya boleh senaraikan dekat sini adalah berkenaan CKHT. Okey, untuk CKHT, biasanya untuk tanah kosong ni, untuk tanah kosong biasanya penjual akan dikenakan 3% untuk RPGT lah, CKHT. Yang mana biasanya kami sebagai peguam akan pegang dulu 3% daripada deposit penjual ni, dan kita akan submitkan bayaran kepada pihak LHDN lah. Biasanya tempoh yang kami kena submitkan adalah ada 60 hari daripada tarikh jual beli. Dan biasanya untuk rumah, penjual dia boleh dapatkan maksimum sebanyak 3 kali pengecualian daripada pihak LHDN. Tapi untuk tanah kosong, biasanya penjual ada juga yang cuba untuk dapatkan rayuan pengurangan. Jadi biasanya untuk dapatkan rayuan pengurangan untuk RPGT ni, penjual dia kena lampirkan beberapa dokumen sokongan lah kepada pihak LHDN. Dan biasanya dokumen sokongan tersebut salah satunya adalah resit-resit kalau ada buat sebarang kerja korek longkang, buat pagar atau sebarang kerja merata tanah. Invoice, legal fee dan stamp duty juga diperlukan lah untuk lampiran tersebut. Dan salah satu lagi adalah receipt commission agent masa jual beli tanah ni. Itu antara dokumen-dokumen lampiran yang penjual perlu provide kepada peguam untuk dapatkan pengurangan RPJT. Okey. Untuk duty stamp pula, biasanya untuk tanah kosong, pembeli akan dikenakan bayaran duty stamp penuh. Waalaikumsalam Puan Zuliati. Okey. Biasanya pembeli akan dikenakan full duty lah kalau tanah kosong, dan full duty itu akan dikira daripada harga semasa, bukan harga jual beli. Kalau untuk rumah, biasanya kalau pembeli ni adalah pembeli rumah pertama, pembeli dia akan layak untuk dapatkan pembeli dia layak untuk dapatkan pengecualian untuk 500,000 ke bawah. Dan biasanya dia punya exempted ni berakhir pada tahun 2025. Okey, nombor 3, cari batu ukur. Biasanya tanah kosong, tuan tanah kenalah lantik mana-mana syarikat juru ukur tanah untuk buat ukuran tanah kosong. Apa tujuan dia tu? Untuk satu, keluasan tanah tak dapat ditentukan. Jadi perlulah ambil juru ukur yang bertauliah bagi proses ukuran tersebut. Juru ukur mengukur berpandukan pada kedudukan batu sempadan. Ini biasanya ada di tanah kosong yang belum diterokai. Kebiasaannya tanah pertanian lah. Tanah yang dipecah sepadan, biasanya juru ukur ni dia pakai tali ataupun kayu je untuk membezakan antara satu lot ke satu lot yang lain. Juru ukur sepenuhnya ditanggung oleh pihak pembelilah, dan keperluan juru ukur juga boleh melakar pelan untuk mengetahui rezab jalan yang perlu surrender, kedudukan longkang dan parit, kedudukan tangki air, lepas tu kedudukan TMB. Juru ukur juga boleh memberi kos anggaran untuk conversion status tanah. Bayaran premium biasanya diperlukan lah. Okey. Ini antara yang untuk juru ukur, dia punya yang untuk juru ukur punya kerja lah. Okey, biasanya untuk tanah tak perlukan juru ukur pun, sebab memang biasanya jual beli diperlukan ni. Jual beli boleh dibuat kepada, kita boleh rujuk kepada keluasan tanah di atas geran. Okey. Nombor 4, untuk bina rumah pula, biasanya tanah kosong, status tanah kenalah bangunan, barulah boleh naik rumah. Tapi ada juga certain case tu, kalau status tanah pertanian, tak kira lah dia punya besar mana pun tanah tu, 2 ekar ke, 5 ekar ke, 10 ekar ke, hanya boleh satu sahaja rumah yang boleh dibina di atas tanah dia punya tanah pertanian lah. Okey, untuk nombor 5, bil utilities dan air. Biasanya untuk jual beli tanah,
peguam tidak perlukan bil api, bil air lah, sebab atas tanah kosong takkan ada rumah. Jadi tak ada bil api, bil air yang diperlukan. Tapi untuk rumah biasanya memang akan ada bil api, bil air yang diperlukan oleh pihak peguam lah. Yang mana peguam dia akan dapatkan daripada pihak penjual. Okey, nombor 6. Kalau tanah pertanian, tuan punya dia kena alert, dia kena perlu surrender sedikit bahagian tanah untuk laluan awam, reserve longkang dan parit. Biasanya untuk dia punya spesifik keluasan ni memang tak dapat ditentukan lah, sebab dia berdasarkan kedudukan tanah. Sebab tanah biasanya dia berbeza saiz lah, dia kadang-kadang memetak, membujur, lepas tu dia ada yang membulat. Jadi dia punya reserve ni hanya boleh ditentukan oleh pihak kerajaan sahaja. Okey, nombor 7. Ada juga tanah kosong yang dikenakan cukai taksiran. Macam mana pula tanah kosong ni boleh ada cukai taksiran? Biasanya cukai taksiran ni untuk rumah saja, tapi jarang-jarang tanah kosong akan dikenakan cukai taksiran. Biasanya status tanah ni, kalau dia punya status tanah ni dia ada berdekatan dengan perumahan. Dan biasanya kalau ada perumahan ni akan ada infrastruktur lah, yang mana perkhidmatan asas daripada pihak majlis sediakan. Contohnya ada kutipan sampah ke, dia punya pemotongan rumput di tepi jalan ke, ataupun pembersihan lokal. Waalaikumsalam Cik Khairul. Yang ini biasanya jarang berlaku, dan bila adanya dia punya kemudahan asas ni akan ada dia punya cukai pintu lah untuk tanah kosong. Okey, biasanya untuk tempoh jual beli ni untuk tanah kosong dan rumah, tempoh jual beli dia adalah sama lah. Contohnya kalau daripada 3 bulan daripada harga jual beli, untuk tanah kosong dan rumah sama. Dan dia punya tempoh juga kalau dia 3 bulan daripada kebenaran pindah milik ataupun kebenaran menggadai pun sama. Dia punya proses adalah sama lah. Okey, ada apa-apa yang boleh saya bantu ke, atau nak pertanyaan yang boleh saya ni? Tanah RPGT boleh waive tak? Maksudnya tanah, terima kasih Cik Syazura Hashim. Tanah RPGT boleh waive tak? Okey, biasanya tanah RPGT yang 3% tu ke puan? Untuk 3% biasanya tak boleh waive lah daripada pihak kerajaan. Yang 3% ni kita, yang macam saya cakap tadi, 3% ni kita ambil daripada awal deposit, kita akan pegang sebagai stakeholder dan kita akan buat bayaran kepada pihak LHDN dalam tempoh 60 hari. Tapi boleh minta pengurangan. Cukai pintu tu dikira ikut pintu ke? Betul puan. Dia ikut pintu. Bukan pintu rumah lah, tapi pintu yang depan rumah tu. Tak adalah, biasanya cukai pintu ni dia kira untuk setiap satu rumah adalah satu cukai pintu. Ada apa lagi? Okeylah. Terima kasih. Saya dah okey. Puan Atika Roslan, pendapat puan mana yang lebih berbaloi? Beli tanah kosong ke rumah subsil? Okey. Kalau berbaloi, beli tanah kosong. Sebabnya nanti rumah tu kita boleh bina sendiri ikut kita punya design. Tapi kebanyakan sekarang ni kita beli rumah subsil sebabnya rumah tu rumah dah sedia. Jadi kita just masuk sahaja. Kalau tanah kosong ni dia punya ni panjang sikit lah cerita dia. Bila dah beli tanah kosong nak bina rumah pula, nak kena buat construction agreement pula, nak kena take kontraktor. Jadi panjang sikit dia punya cerita. Okay? Mahal tak hire juru ukur? Juru ukur ni dia punya sebut harga kena check dekat pihak juru ukur lah, tapi juru ukur dia akan terus kepada
pihak penjual lah dia punya bayaran tu. Dia ikut dia punya tugas tu macam mana. Ada lagi ke? Okey lah. Dah sampai 10 minit saya buat sharing. Okey, sekiranya ada apa-apa persoalan ke apa ke, boleh terus kepada kita punya FB ataupun medium-medium yang kami dah sediakan lah. InsyaAllah kami di sini akan sedia jawapan. Okey, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.